Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan welcome back to Mystic Horror Channel, di mana Mystic Horror Channel ini adalah sebuah channel yang mengetengahkan kisah-kisah seram. Dan kisah-kisah seram ini pula diambil daripada pelbagai sumber, dan ada juga kisah-kisah yang diambil daripada blog-blog yang tertentu. Dan kisah ini akan dibacakan oleh narrator anda, iaitu saya sendiri, Muhammad Adham ataupun Am. Dan pada malam ini aku ingin membawakan satu kisah tentang satu kolej matrikulasi, tentang peristiwa yang dialami oleh seorang gadis yang bernama Hani. Dan beliau telah mengalami satu gangguan di kolej matrikulasi yang beliau study. Jadi apakah yang berlaku? Apakah gangguan yang dialami oleh Hani? Jom kita sama-sama dengarkan kisah ini. Tajuk kisah ini diberi tajuk Kolej Matrikulasi. Adakah anda telah bersedia? Jom kita dengarkan kisah ini. Hai dan Assalamualaikum semua. Aku Hani, bukan nama sebenar. Aku nak cerita tentang satu-satunya pengalaman aku di matrikulasi. Dan benda ni baru saja terjadi. Batch tahun 2020/2021 ya. Kira masih fresh lagi lah kisah ni. Okey, matrik ni ada 3 blok perempuan yang diberi label M, H dan G. So aku nak ceritalah blok aku sahaja, iaitu blok M. Dalam bilik aku ada 4 orang. So aku bagilah nama dia orang ni Ila, Hana dan Lin. Aku dan Lin punya katil memang berdekatan dan bersebelahan dengan tingkap. Dan memang dah biasa dah, time tidur kita orang akan buka lah langsir dan tingkap. Maklumlah panas dalam bilik. Oh ya, kita orang tingkat 1, tetapi bilik dirahsiakan lah ya. Nak dijadikan cerita, ada satu malam ni ada 3 dari 4 orang telah tidur awal. Tak tahulah kenapa, mungkin terlalu penat agaknya. Dan kalau tak silap malam ni malam Jumaat, malam Khamis, lebih kurang gitulah. Okey, time ni Ila tak tidur lagi dan tengah OTP dengan boyfriend dia atau best friend dia, maaf. Lupa pula, sorry guys. So nak dijadikan cerita, aku terjaga dalam pukul 4 pagi. 4 pagi lebih disebabkan dengar bunyi jerit halus begitu. Oh, lupa pula nak cakap, bilik kita orang ni kalau buka tingkap memang akan menghadap padang dalam blok. Jadi blok kita orang ini berbentuk huruf U. Then aku dengar suara tu halus, tapi jerit sakit, seolah-olah sakit daripada arah padang tersebut. Dan aku terus jadi cuak yang amat. Dan time tu aku tengok roommate aku yang lain semua dah lena. Aku nak bangun tutup tingkap, tapi tiba-tiba rasa terkaku. Aku dapat rasakan pada malam ini ada sesuatu yang tak kena. Almaklumlah, ini adalah kali pertama aku duduk dalam environment asrama. Dan ini adalah first time lah ada pengalaman macam ni. Then aku terdetik nak buka phone untuk tengok pukul berapa. Kemudian terperasan, banyak betul mesej dalam grup Telegram ni. Rupanya chat grup blog Mira. Aku pun buka dan baca. Apa yang mengejutkan, ada lebih kurang 200 plus orang yang online. Dan kesemua mereka bercakap tentang perkara yang sama yang aku alami. Jeritan yang sakit, yang halus tadi tu. Time ni dah rasa seram sejuk. Maklumlah semua orang dah kena. Lepas aku dah terbaca semua mesej tu, aku terus nak kejutkan si Lin ni. Kalau korang nak tahu, Lin ni satu-satunya senior dalam bilik aku. Sebab beliau telah berpesan,
Kalau ada apa-apa, rasa takut ke, cuak ke, boleh kejutkan dia. Tetapi masalahnya aku terkaku. Aku tak mampu nak bangun sebab terlalu takut. Aku tak tahu nak buat apa. Dan muncul mesej daripada ketua blok. Sesiapa yang terjaga ataupun terdengar sesuatu yang bukan-bukan, buka ayat-ayat Al-Quran ataupun pasang surah. Meremang bulu roma. Jadinya aku bacalah ayat kursi 2 kali jugalah aku baca. Dan dalam aku baca tu, aku terlelap dan terbangun balik macam biasalah dalam pukul 6 pagi. Waktu ni aku tengok roommate aku pun baru sedar, walaupun hati aku ni nak cakap je pasal tadi, tapi mulut aku terkunci dengan banyak persoalan di dalam minda. Selepas mandi ataupun solat subuh, semua barulah aku tanya pada roommate aku tu, ada dengar tak apa-apa semalam atau pagi tadi? Dan semua mereka kata tiada apa-apa, tak dengar apa-apa pun. Kemudian aku cerita balik apa yang terjadi pada malam tu. Dengar suara lah dan bagai-bagai lah. Kemudian Ila bercakap, tak tahulah benda ni berkait ke tak, tapi dalam pukul 3 pagi Ila still OTP ataupun on the phone, dan terdengar orang ketuk pintu bilik kuat sangat. Disebabkan Ila takut, Ila pun tidur. Time ni semua bulu roma dah meremang dan ambil keputusan, tak apalah, mungkin adalah tu cerita muncul dalam kelas kejap lagi. Tepat 8 pagi, macam biasa, semua turun bersiap-siap nak pergi ke kelas. Aku pun tunggulah Kak Ki di depan blok macam biasa. Tapi tak lama lepas tu, dia muncul dari kafe Karina, which is kafe tu bersebelahan dengan blok. Yang peliknya, biasanya dia akan muncul dari bilik dia. Then tanyalah Kak Ki apa jadi semalam. Dia pun cerita, malam ada orang kena histeria sebenarnya, teruk juga. Katanya sampai berlari-lari satu blok. Nak dijadikan cerita, budak tu lari dan ada 2 ataupun 3 lagi kawan dia kejar. Tapi susah gila. Dan budak tu lari siap ketuk-ketuk lagi pintu. Dengar cerita aku pun terkejut. Dan aku mulalah tertanya dengan cerita Ila. Then aku pula cerita side aku. Dan Ila berkata, rasanya lah, ialah tu, akak pun terkejut juga. Dia punya hentakan kaki tu amat kuat, sampai satu bilik terjaga. Tapi yelah, masing-masing dah takut. So semua duduk dekat katil masing-masing. Memang beremang betul bulu roma aku time tu. Semenjak daripada kejadian tu, banyaklah kes-kes histeria yang berlaku di sekolah aku. Contohnya, selang beberapa hari kemudian, aku dan roommate yang lain nak pergi beli makanan. Dan time nak keluar, ada 3 orang pakai telekung. Dan seorang lagi pakai tudung dan menangis depan pengawal. Time ni, apa yang aku dengar, pengawal cakap, buka mata, kalau tak lagilah benda tu senang masuk. Then, yang pakai tudung tu, tak nak, tak boleh, sambil menangis kesakitan, kemudian terus meracau, menjerit dan mengawal, suruh bawa dia ke surau untuk diubatkan. Macam-macam lagi lah yang terjadi di kolej matrikulasi ini. Tapi buat masa ini sahaja yang aku dapat kongsikan pengalaman aku di matrikulasi. Terima kasih kerana sudi membaca kisah saya. Okey, sekian sahaja untuk kisah kali ini. Kisah tentang kejadian yang seram berlaku di kolej matrikulasi. Cerita ini tentang kejadian histeria yang berlaku. Dia bukan pendapatkan ataupun cerita hantu, tapi dia lebih kepada kisah misteri. Ada budak kena histeria, dan yang peliknya, dia berlari dan ketuk-ketuk pintu bilik. Dan ada 2 ataupun 3 orang kawan budak yang kena histeria ini kejar, tapi susah nak tangkap. Ya, memang orang yang kena rasuk agak susah untuk kita tangkap. Dan agak bahaya kalau kita biarkan, kerana takut dia akan lari ke dalam hutan. Dan agak susah jugalah kalau dia dah masuk dalam hutan. Jadi oleh itu, jika sekolah anda mempunyai kes-kes histeria sebegini, pengajarannya ialah sentiasa persiapkan diri dengan amalan-amalan, zikir-zikir. Selalulah
melazimi bacaan Al-Quran. Kalau boleh, bacalah Yasin. Kalau mampu, baca Yasin sebelum tidur. Dan yang paling penting, doa sebelum tidur. Apa-apa pun, ini sajalah yang aku dapat kongsikan pada video kali ini. Dan aku harap di video yang akan datang, kita akan berjumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.